Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Kali ini kita nak bincangkan keberkesanan dasar. Dasar berkenaan dengan pengurangan kereta dan juga menggalakkan orang menaiki kenderaan. Jadi penguasa tempatan biasanya menggubal dasar yang sesuai untuk mengurangkan pencemaran udara dan pemanasan global serta kesesakan jalan raya akibat penggunaan kereta. Jadi pemodelan kita boleh gunakan untuk menguji dasar yang akan dicadangkan lah, kan? Di antara dasar yang biasa digunakan ialah menaikkan kadar parkir kereta, memperpendekkan masa perjalanan bas dengan menyediakan laluan khas, dan menurunkan kadar tiket pengangkutan awam. Jadi tiga dasar ini dia biasa digunakan dan kita perlu menguji keberkesanan dasar ini sebelum dilaksanakan. Jadi biasanya kita menggunakan model dan kita akan menilai keanjalan model tersebut. Mari kita perhatikan tiga graf ini. Graf ini dilukiskan berdasarkan soal selidik kepada mungkin 100 orang pengguna kereta, macam mana behavior mereka atau perangai mereka dalam memilih kenderaan untuk pergi bekerja pada waktu pagi. Graf yang pertama ini adalah keberangkalian beralih kepada pengangkutan awam jika parkir dinaikkan, kadar parkir dinaikkan. Misalnya kalau 50 sen, itu dia punya keberangkalian dia, dan kalau RM1 dan kalau RM1.50 dan akhirnya sampailah RM5 satu jam, ya, di mana pada kadar RM5 ini 90% kemungkinan orang akan beralih kepada pengangkutan awam. Graf yang kedua pula kita mengurangkan masa perjalanan bas dalam minit dengan menyediakan laluan khas untuk bas supaya dia terasing daripada traffic jam. Dan yang ketiga inilah penurunan harga tiket ni. Kita turunkan daripada misalnya sini 5%, 6%, akhirnya sampailah 95%, ataupun kalau maksimum free, bas free seperti mana kita lihat di banyak bandar, perkhidmatan bas bandar yang free. Jadi kalau kita tengok graf yang pertama, kalau kita menggunakan parkir sebanyak RM2 satu jam, kita akan meningkatkan keberangkalian kepada 0.32, 20%. Ini RM2, kita dah naikkan kepada 32%. Kalau kita kurangkan masa perjalanan bas sebanyak 30%, dengan menyediakan laluan khas bas tu, kita dapati keberangkalian tu 60%, 0.6, ataupun 60% untuk beralih, ataupun lebih kurang kita boleh maknakan 60% pengguna kereta akan beralih kepada pengangkutan awam, ya. Misalnya macam ni, ada laluan khas bas, kita ambil satu lorong perjalanan bas jalan raya untuk perkhidmatan bas, jadi bas ni tiada halangan dan masa perjalanan akan menjadi pendek. Jadi kalau kita sediakan ni 60% pengguna kereta akan berpindah, kepada kenderaan awam. Yang ketiga ni pula kita lihat, kita turunkan harga tiket 30% akan meningkatkan keberangkalian kepada 35%. Jadi sekarang ni kita nak pilih yang mana satu, ataupun kombinasi di antara keduanya ataupun ketiga-tiganya sekali, kan? Jadi kita lihat kat sini, yang mungkin yang paling berkesan adalah dengan menyediakan laluan khas ni, laluan khas bas, sampai kita lihat 60% peralihan kenderaan daripada pengguna kereta kepada bas. Tetapi kita memerlukan kos untuk membina laluan khas ini, kan? Jadi itu kita boleh gunakan kenaikan kadar parkir, kan? Begitu juga kalau kita nak menurunkan harga tiket, maknanya kita perlu subsidi, kan? Perlu subsidi dan kita memerlukan dana. Kita boleh gunakan untuk menaikkan
kadar parkir yang berpadanan lah. Kalau naikkan tinggi sangat sekarang, nanti orang marah, nanti pilihan raya akan datang, dia tak pilih lagi kerajaan yang ada lah. Jadi mungkin kita naikkan pada kadar yang secukupnya sajalah. Misalnya sini mungkin RM1 1 jam ataupun RM1.50. Tengok bandarnya lah. Kalau Kuala Lumpur mungkin kita boleh kenakan sampai RM4 atau RM5 1 jam kan. Tapi bandar-bandar kecil seperti Bangi misalnya ataupun Ipoh terletak RM1 1 jam pun dah jadi masalah. Jadi kita boleh timbangkan yang mana patut kita ambil untuk sebelum satu polisi atau dasar itu kita laksanakan. Okey, itu saya nak ceritakan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.